Bismillah. Baik. Okey. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tes. Ada. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, jadi kita bersambung setelah kita berehat tadi pada asar yang ke-25, iaitu asar Huzaifah. Asar Usamah bin Zaid radhiyallahu an, berkenaan dengan nasihat beliau kepada khalifah ketika itu, iaitu Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Baik, jadi kita dah bincangkan tadi bagaimana ada usaha satu provokasi yang cuba dikemukakan oleh individu-individu yang berkepentingan kepada sahabat Nabi yang mulia, iaitulah Usamah bin Zaid radhiyallahu an, sehingga mereka mempersoalkan perbuatan Usamah, adakah beliau dah memberi nasihat atau tak kepada Uthman. Dan kita tahu tentang kisah Uthman ini dalam sejarah Islam, ianya adalah satu lipatan sejarah yang perlu kita teliti dan perlu kita ambil pengajaran. Sebagaimana dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah mengungkapkan bagaimana bermulanya pemberontakan kepada Uthman. Dan dia tidak mula dengan memakan masa sehari atau 2 hari. Pemberontakan yang menyebabkan tertumpahnya darah khalifah yang mulia Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu an adalah satu perancangan yang telah digerakkan oleh seorang Yahudi yang kita sedia maklum namanya, iaitulah Abdullah bin Sabah al-Yahud. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Bidayah wa Nihayah, so Imam Ibn Katsir bawa perkataan Abdullah bin Sabah tu macam mana dia hasud. Macam mana dia hasud umat Islam ketika itu supaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk kononnya untuk menukar kemungkaran Uthman. Dan akhir sekali apa yang kita dapat lihat bagaimana keadaan umat Islam ketika itu lebih teruk apabila tertumpahnya darah khalifah yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dan setelah itu tidak lagi tertutup pintu fitnah tersebut. Sampailah sekarang perkara tersebut telah menjadi kebiasaan orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam untuk mengkucar-kacirkan negara Islam, adalah mereka mengkucar-kacirkan rakyatnya dan mereka menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat kepada pemerintah. Dan mereka, orang kafir, memang tak suka kalau kita respect kepada pemerintah kita. So mereka tahu kerana apabila kesatuan ataupun persatuan rakyat itu di bawah pemerintah, itu yang akan menghalang tipu daya dan makar-makar mereka untuk dilaksanakan. Sebab itu kita tahu ada kekurangan dalam pemerintah, tetapi jangan sampai kita menjatuhkan kredibiliti mereka ataupun menjatuhkan kepercayaan orang ramai terhadap mereka, dan kita tahu itu akan membawa pada perkara yang lebih buruk yang kita tak mungkin kita boleh capai. Kalau keburukan itu telah tersebar, tak mungkin kita nak boleh nak memperbaikinya adalah sangat susah. Macam apa yang berlaku kepada dalam sejarah Islam, peristiwa terhadap pembunuhan Uthman bin Affan tu tak boleh tutup dah. Sampai kan ulama kata bila terbukanya pintu pembunuhan Uthman tu, maka pintu itu takkan ditutup lagi. Ada yang kata lepas Umar dibunuh tu pintu tu takkan tutup. Maksudnya bila dah start orang tak puas hati, orang akan memberontak, orang akan gulingkan kerajaan, orang gulingkan pemerintah, maka dan daripada situlah akan berulang-ulangnya perbuatan tersebut. Dan kita pun tak bolehlah kita nak kata kita boleh menolak pintu-pintu kemudaratan tu, tetapi kita boleh untuk berusaha untuk memberi nasihat. Dan kita pun tak, kita kata kita sebagai ahli sunnah, kita tahulah
pendirian ahli sunnah adalah konsisten. Siapa pun dia pemerintah kita, selagi mana dia Muslim dan ada kekurangan dan sebagainya, kita tak boleh keluar memberontak ataupun menimbulkan kemudaratan yang lebih dahsyat. La darara wa la dirar. Baik. Kemudian, kalau kita tengok balik, kata Syekh lagi di sini, berkenaan dengan apa kita kata, dengan menasihati pemerintah ini memang jelaslah kepada kita bagaimana sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dia menunjukkan kepada kita cara nak menasihati pemerintah adalah perlu pada salurannya. Itu kena pas dekat orang yang ada kedudukan pada pemerintah tu supaya dia sampaikan. Tak boleh kita terbuka, maksudnya menasihati pemerintah tu dengan cara yang terbuka ataupun menjatuhkan menjatuhkan maruah mereka, maki hamun dan sebagainya. Cuma perbezaan tu adalah dari sudut nak menyampaikan risalah atau mesej tu, dan kita tak nafikan dengan teknologi yang ada sekarang ni memang kita bolehlah untuk macam ulama bahaskan jugalah macam surat terbuka kan. Surat terbuka kalau kita kritik itu dalam nada yang membina, itu tak ada masalah. Tak menjatuhkan kredibiliti mereka, tak menjatuhkan aib mereka, maruah mereka. Memanglah kadang-kadang ada yang pahit kan. Tapi kena bagi tahulah dengan baik. Dan kita tak nafikanlah ada benda yang memang kita kena tegurlah. Benda-benda yang kita nampak yang jelas, kemungkaran jelas. Kita kena sebut, maksudnya dengan baik. Maksudnya bukan dengan cara yang menggerakkan sentimen kemarahan ataupun menimbulkan hasutan dan sebagainya. Itu tak baiklah, tak membina dan sebagainya. Itu tak kita kata apatah lagi dengan cara untuk menghasut tadi kan. Jadi kita tak perlu ikutlah cara-cara orang-orang yang tak beriman ni kan. Baik. Jadi kata Syekh lagi di sini, wa fihi aidan at-tahdhiru min fathi abwab syarr fa inna man fataha 'ala an-nasi syarra 'azuma ithmuhu. Baik, ancaman dan amaran daripada asar sahabat Nabi ini memberikan amaran kepada kita supaya kita tidak membuka pintu-pintu keburukan. Kerana siapa yang membuka pintu keburukan kepada manusia, maka akan besarlah dosanya. Fa inna hadzal bab alladhi yuftahu yakunu baban taliju minhu sayi'at. Bila kita buka satu pintu keburukan, maka akan datang lagilah keburukan-keburukan yang lain. Faman ittaqaba sayi'atan kana ala fatihihi wizruha. فهذا الذي يملأ قلب ولي الأمر على الرعية أو ذاك الذي يملأ قلب الرعية على ولي الأمر يفتحان أبوابا من الشر. Jadi kalau kita membuka pintu-pintu keburukan ini dan menyebabkan terjerumusnya ke dalam kejahatan atau kemungkaran, dan kita telah menjadi pembuka pada kemungkaran tersebut, kezaliman yang lebih dahsyat, maka kita menanggung dosa. Kita kata sebagai orang yang membuka, orang yang menunjukkan jalan yang buruk. Sama juga seperti orang yang menghasut rakyat untuk membenci pemerintah. Demikianlah juga yang menghasut pemerintah untuk tidak berlaku adil kepada rakyat. Samalah dua-dua kan. Dua-dua pihak. Maksudnya penasihat yang khianat, penasihat yang tak bagi nasihat dengan amanah, dengan jujur pun, dia pun akan mendapat sahamnya. Jangan tengok rakyat saja. Pemerintah pun dia kena hati-hati, dia kena jaga-jaga, dia tanggungjawab dia lebih besar. Dan dosa yang dia, kalau dia terjebak dalam dosa pun besar. Ancaman daripada Nabi SAW tidak akan cium bau syurga bagi pemerintah yang menipu rakyat. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Dalam dalam hadis Sahih Muslim daripada Ma'qil bin Yasar, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang diamanahkan oleh Allah untuk memerintah, untuk memimpin. Yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Allah amanahkan dia untuk memimpin. Allah takdirkan dia untuk jadi pemimpin dan Allah amanahkan dia untuk jadi pemimpin. Dia dilantik oleh rakyatnya untuk menjadi pemimpin. Dia amanahkan untuk jadi pemimpin. Tiada seorang pun hamba yang menjadi pemimpin kepada rakyatnya. Yastar'ihi Allahu ra'iyatan.
Yamutu yauma yamut. Dia mati pada hari kematiannya. Wa huwa ghashun li ra'iyati. Sedangkan dia dalam keadaan menipu, khianat terhadap rakyatnya. Menipu rakyatnya. Khianat kepada rakyatnya. Ha? Maksudnya dia tak amanah. Ha. Kan? Apa dia? Dia hanya buat, contohnya kita kata, yalah yang rakyat marah sekarang ni bila SOP, ada orang yang pemimpin sendiri langgar SOP, tak kena apa. Contoh. Tapi baru-baru ni dah kena. Contoh, orang tak perhati lah kan. So kena bagi tahu lah benda ni. Kemungkaran. Ataupun selebriti dipilih bulu. Maksudnya orang ni. Sama juga menipu kalau contohnya orang yang tunggu vaksin lama, dia dah daftar bulan 2 tapi tak dapat lagi. Tiba-tiba ada orang lain yang dapat dulu. Ini pun menipu juga. Dia tanggunglah dosa tu. Still benda tu tak betul kalau dia menipu. Maksudnya contohnya ada orang yang dilepaskan untuk bagi vaksin ni, kabel ke apa benda ke. Menipu juga. Ini dia bukan setakat pemimpin yang tinggi. Tu yang memimpin ni dari sudut orang yang diamanahkan tu, yang jaga vaksin ke apa benda ke, dia menipu. Dia skip turn orang lain ke, dia bagi dekat orang yang ni ke, orang bayar rasuah ke apa, tak tahulah, kita tak buat tuduhan, tapi katakanlah benda tu berlaku. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Nabi kata kalau dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, tak amanah, khianat kepada rakyat. Ni kita kena ahli sunnah adil. Ahli sunnah dibaca juga hadis-hadis yang mengancam pemerintah yang zalim. Walaupun kita tak tuduh mana-mana pemerintah yang itu memang ada kezaliman yang 100% zalim ke, ataupun ada berapa kezaliman, kita tak diamanahkan untuk apa, kita tak dipertanggungjawabkan nak tuduh siapa-siapa nak zalim tu, tapi kita bagi tahu mimbab tahzir, ancaman kepada pemimpin juga. Sebagaimana kita ancam kepada rakyat yang keluar memberontak. Tak boleh juga. Nabi kata apa? Wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dia menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihi al-jannah. Melainkan Allah akan mengharamkannya daripada syurga. Berat tu. So berat. Jadi pemimpin kalau menipu rakyat, berat. Kalau khianat, kalau rasuah, apa lagi kalau khianat, rasuah apa ni memang lagilah. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Menipu rakyatnya. Illa harramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan kepadanya daripada syurga. Ancaman yang berat. Dosa besar. Kan? Jadi rakyat pun sama, ada hak yang dia kena tunaikan, pemimpin pun ada hak yang dia tunaikan. Sebab itu anda selalu ingatkan perkataan guru kami, penulis kita, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Dia kata apa? Ahli ilmu ni dia bukanlah alat yang digerakkan oleh mana-mana pihak. Dia bukan alat yang digerakkan oleh rakyat, dia juga bukan alat yang digerakkan oleh pemimpin. Ahli ilmu ni dia sebagai pengawas. Dia ingatkan rakyat tentang hak mereka kepada pemerintah, dan dia ingatkan dalam masa yang sama, dia ingatkan pemerintah akan hak mereka, hak rakyat yang mereka kena tunaikan. Itu ahli ilmu yang sebenar. Ahli ilmu dia takkan reda dia akan untuk jadi alat mana-mana orang. Alat rakyat ke untuk gerakkan orang supaya ini ramai orang yang jadi mufti rakyat. Mufti rakyat ni dia tengok apa orang suka, dia fatwa. Ramai orang suka, dia suka. Dia pun keluarkan fatwa yang orang ramai suka. Orang ramai tak suka kat kerajaan, dia pun tengok, ni peluang aku untuk bantai kerajaan. Ini jenis mufti yang mufti ataupun agamawan yang tak amanah ataupun yang tak adil. Dia tengok apa orang suka. Orang ramai minta ni macam ni, ustaz kena bersama dengan kami. Kalau ustaz tak bersama dengan kami, ustaz pun dikira tali barut kerajaan. Ustaz kira ulama sultan. Tengok mereka punya permainan. Dalam masa yang sama juga, kita tak reda ahli ilmu ni jadi alat yang digerakkan oleh pemerintah. Maksudnya apa yang pemerintah suka, kita cakap. Hadis-hadis tentang ancaman tadi tak payah baca lah pasal dia kena kat pemerintah. Tak boleh. Sebab itu ahli ilmu yang benar, dia tak menjadi alat mana-mana pihak. Bukan rakyat, bukan juga pemerintah. Dia pengawas. Dia mengingatkan rakyat akan hak mereka kepada pemerintah. Dia juga mengingatkan pemerintah akan hak rakyat yang mereka kena laksanakan. Ini baru ahli ilmu hakiki. Ulama Rabbani, ahli ilmu yang benar.
Dan itulah kita tengok ulama-ulama salaf kita dulu. Dia tak bukan menjadi juru cakap orang ramai, bukan juga menjadi juru cakap pemerintah. Apa benda yang pemerintah buat nak kena cari dalil, nak kena sokong. Bukan itu. Itu bukan tanggungjawab ahli ilmu. Setiap kali benda apa yang pemerintah kena serang, kita nak kena tolong jawab kat pemerintah, kita kena cari hadis untuk backup pemerintah. Bukan kerja kita. Kita bagi tahu apa yang rakyat wajib lakukan, hak mereka yang mereka kena laksanakan, dan apa hak pemerintah yang mereka kena laksanakan. Itu tanggungjawab ahli ilmu. Bagi tahu. Rakyat tak boleh maki hamun pemerintah, tak boleh menghasut orang keluar memberontak pada pemerintah. Kena sokong perkara baik yang pemerintah buat. Perkara makruf. Bantu. Doakan kebaikan kepada pemerintah. Kalau kita doa maki hamun, macam mana pemerintah kita nak buat benda baik? Kalau kita dah sangka buruk dengan mereka awal-awal lagi. Itu satu juga, rakyat pun sama. Jangan ikut hawa nafsu kita saja, kita nak kerana kita nak puaskan hati kita, puaskan nafsu kita. Kita nak maki orang tu, nak maki orang ni. Sebab tu orang kita banyak isu macam ni dia suka memberontak, dia tak suka nak tunduk. Bukan kita suruh tunduk pada pemerintah tu, kita suruh tunduk pada perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk taat kepada waliul amr. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ni perintah Allah. Rakyat kena taat pada perkara ma'ruf. Bukan perintah pemerintah tu, perintah Allah. Dalam masa yang sama juga, pemerintah pun ada kepentingan dia. Dia tak sukalah kalau orang nak nasihat-nasihat dia yang terang-terangan. Dia pun ada dia punya apa? Dia punya ego dia. Sebab itu kena sampaikan pada saluran dia. Kan? Pada saluran dia. Macam Usamah tadi buat. Sahabat Nabi buat. Kemudian bila kita dah laksanakan tanggungjawab kita, buat apa kita nak hiraukan apa orang cakap? Macam tu Usamah punya pendirian, stand dia. Sahabat Nabi, stand dia macam tu. Sebab Nabi dah ajar macam tu. Dah kalau kita dah sampaikan nasihat, dia nak terima atau tak terima bukan tanggungjawab kita. Masalahnya, orang zaman sekarang, bila pemerintah tak terima, dia nak paksa. Tu yang nak kata sampai jalan raya tu. Kalau pemerintah tak buat macam ni, kami nak demonstrasi ke jalan raya. Ini bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Itu cara orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasul. Buat apa kita nak ikut? Kalau kita ada jati diri sebagai seorang Muslim, kita tak ikut jalan mereka. Buat apa nak angkat bendera hitam, nak buat macam tu? Apa masalahnya? Dia angkat bendera putih. Yang tu tak apalah kalau dia nak minta bantuan tu, tapi ni angkat kerana ada motif tertentu. Nak menghasut orang ramai untuk membenci pemerintah. Tak membantu pun. Bila kita dalam keadaan ujian macam ni, wabak penyakit yang macam ni, untuk mengukuhkan kita dengan kita bersatu. Kita tolong pemerintah apa yang mampu. Apa yang kita tak puas hati, memang ada benda yang kita tak puas hati, tapi bukan waktunya sekarang ni kita nak cari kesalahan mana-mana orang. Mana-mana kita nak menunding jari kepada pemerintah, kepada orang ni ke tak. Tanggungjawab kita adalah apa? Cari benda-benda yang kita kata memudahkan lagi urusan pemerintah dan rakyat. Maksudnya kita kena pemudahkan. Apa tanggungjawab kita? Kita asyik duk tengok apa orang buat. Kita buat apa? Kita menyerabutkan lagi masalah. Bagi orang lagi fikir, lagi stres. Tak membantu pun. Kalau kita duk bagi asyik. Yalah, kalau kita duk sebut tentang pemerintah ni buat ni gini-gini, sakit hati. Lagi sakit hati, lagi menyebabkan orang stres. Tak payah. Kita buat urusan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di kalangan kamu adalah pemimpin. Dan setiap di kalangan kamu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpini. Sibukkan dengan urusan kamu. Kamu bukan pemerintah. Allah tak lantik kamu pemerintah. Rakyat tak lantik kamu pemerintah. Kamu sebagai rakyat. Kamu duduk sebagai rakyat. Pemerintah ada hak dia untuk menetapkan keputusan. Kalau pemerintah nak ikut semua rakyat nak, apa yang kehendak rakyat, tak jadi pemerintah lah. Baik bagi semua jadi pemerintah. Semua orang nak jadi pemerintah. Macam mana?
Sebab itu ada pemerintah, ada rakyat. Dah kita jadi rakyat, jadilah rakyat. Kenapa kita nak pegang ambil, oh kalau saya jadi pemerintah, saya nak buat ni. Hang cakap banyak. Cuba bagi dia jawatan. Cuba bagi dia jadi penghulu ke ketua kampung. Tengok-tengok dia paling teruk sekali. Kita bukan nak cakap kat orang lain, kita cakap kat diri kita. Cuba, kita senang cakap. Oh lah, dia ni kerja macam apa, dia ni tak buat kerja. Senang kita cakap, cuba kita duduk tempat dia. Dah tahu kita lagi teruk pada dia. Langsung tak buat apa. Kita cakap pandai. Sebab itu, demokrasi ni, dia tak membantu pun untuk bagi kerajaan tu stabil. Kalau dalam keadaan macam ni, kita tak bijak, kita nak guna, nak ikut emosi kita, terlampau nak ikut orang barat, terlampau nak memberontak, terlampau nak bangkang, semua benda nak bangkang. Ini masalahnya pasal memang ada orang yang memang dibayar untuk membangkang. Betul tak? Tapi kalau jadi pembangkang sekalipun, jadilah pembangkang yang cerdik, jadilah pembangkang yang membina, yang dikritik di atas fakta. Bagi solusi yang membina kalau dah kata kita tak boleh keluar kan, sebab kita dah dalam sistem ni. Bukannya bagi timbul lagi masalah, duk sibuk dengan politik, duk sibuk dengan kuasa kemaruk kerusi. Orang duk fikir pasal benda yang kita kata yang memudaratkan ni. Ramai orang dalam masalah. Kenapa kita nak sibukkan dengan benda yang bukan urusan kita? Itu jadi masalah. Orang politik tak boleh pakai. Sama ada dalam keamanan ataupun dalam ketakutan, orang politik ni awal-awal kita kena tendang. Tak boleh pakai dia. Orang politik yang nak berpolitik saja, bukan nak menyelesaikan masalah. Sebab tu dia tak membantu. Apa kita duk kritik. Kita cakap pandai. So cakap kita kalau bagi jadi ketua kelas pun kelang kabut dah. Ni lagilah nak memerintah. Bukan sikit. Jangan kita ingat, kita cakap pandai. Anak sendiri pun tak terurus. Ni nak cakap pasal rakyat. Diri sendiri pun tak terurus. Nak cakap pasal negara. Fikirlah. Kadang-kadang orang macam ni memang dia sebenarnya macam itulah sifat orang yang kita kata yang nak memerontak ni. Dia tak ada kerja sebenarnya. Dia tak ada kerja. Kalau dia ada kerja, dia takkan fikirlah perkara-perkara yang nak memerontak. Sebab dia kerja, ataupun kerja dia memang nak memerontak. Itu satu jugalah. Memang dah diupah untuk jadi cyber trooper sebenarnya. Memang dah tu kerja dia kan. Itu kita tak payah layan lah. Kita sebagai penuntut ilmu tak payahlah nak sibuk dan tak perlu kita hiraukan propaganda politik ni. Ahli sunnah tetap bersama dengan pemerintah. Kita menasihati pemerintah pada salurannya. Bersabar akan kesusahan. Apa yang kita tak puas hati. Atharah. Pemerintah tu memang ada yang akan pentingkan diri sendiri. Tapi Nabi tak suruh kita perang mereka. Nabi tak suruh kita pergi memberontak. Nabi tak suruh keruhkan lagi keadaan. Pemerintah tu boleh berubah. Doakan kebaikan mereka. Ini hari-hari duk maki memanglah. Hari-hari duk maki pemerintah. Jadi macam mana nak baiknya? Kan? Dia tak sedar bila kita maki kepada pemerintah tu, kita doakan benda yang tak baik, kita doakan benda yang ada yang sampai tahap tu doa memang doa, semoga Allah musnahkan dia semua. Kita baca tu terkejut. Itu bukan ciri orang-orang beriman. Orang beriman dia tak mendoakan keburukan pada orang Islam yang lain, orang beriman lain. Kan? Maki hamun dengan dah tak ada dah. Betul lah kita kata ujian ni akan menyingkap siapa yang sabar, siapa yang tabah, siapa yang sebaliknya. Sebab itu kita minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas agama, di atas sunnah. Baik. Wallahul musta'anu alaihi at-tuklan. Baik. Kemudian kata Syekh lagi di sini. Ada orang yang dia memang nak menimbulkan kebencian dalam hati rakyat terhadap pemerintah. Memang itu. Kita tak nafikan memang setiap zaman akan ada golongan ini. Dan dalam Islam pun ada firqah yang satu yang khusus yang ada ciri-ciri tersebut, antaranya adalah golongan Khawarij yang memang mereka ni memang akan muncul setiap zaman. So kita tak boleh nak katalah mereka tak akan ada. Memang akan ada lah setiap zaman.
Tak kiralah zaman mana sekalipun, memang dalam hadis Ibnu Majah antaranya Nabi SAW bagi tahu mereka akan sentiasa keluar. Nabi kata kullama kharaja qarnin quti', kullama kharaja qarnin quti'. Kata Abdullah bin Umar, 20 kali Nabi ulang. Setiap kali satu kurun mereka keluar, mereka akan diputuskan. So antara jaminan Nabi SAW, orang golongan Khawarij ni dia tak akan berjaya lah. Kok mana pun dia memberontak, dia tak akan berjaya. Dia akan dipotong. Dia akan dipotong. Nah, yang tu yang kita bertafaul, kita ambil nilai positif yang ada pada hadis Nabi SAW bagi tahu dekat kita, jangan bimbang mereka tak akan berjaya. Cuma kita kena teruskan berdakwah, menyeru kepada sunnah. Jangan kita menyeru kepada golongan yang suka nak menimbulkan ketidaktentuan dalam barisan umat Islam, dalam masyarakat Islam, nak menimbulkan huru-hara dengan apa bentuk sekalipun, kita tak boleh terima, kita tak boleh reda. Apatah lagi golongan-golongan ni memang jelas lah mereka adalah golongan-golongan ahli batil, ahli bid'ah wal ahwa yang bersepakat dalam satu usul, iaitulah mereka akan khuruj ala waliul amr. Itu yang disebutkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani ketika menyifatkan tentang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ni dia berbeza-beza, tetapi dia akan bersepakat pada satu usul, satu prinsip. Prinsip keluar memberontak pada pemerintah. Tak percaya, kita tengok orang yang duk pegang bendera yang hitam tu kan. Cuba tengok geng mana. Cuba tengok cari. Kalau tak ada kerja kan. Tak ada kerja tak payah carilah. Memang kau pantang. Dia akan macam dulu bersih kan. Bersih. Siapa yang join? Liberal, LGBT, semua orang-orang yang maksiat. Kan? Dia berulang lah. Naik kerajaan baru, yang tu jugalah yang tak puas hati. Hak mereka tak dapat, orang ni tak puas hati, ini tak puas hati, dia ni tak dapat jawatan, dia tak puas hati. Sama. Ahli sunnah tak macam tu. Kan? So kita stay dengan sunnah. Tu tak payah ikut propaganda orang yang masalah ni. Kan? Menambahkan lagi masalah. Bukan nak bagi, memanglah dah sedia ada dah masalah tu, tapi jangan tambahkan lagi masalah. Kan, situasi sekarang ni situasi yang kita tak boleh main-main. Maksudnya memang kita nak kena maksudnya bersatu di bawah satu pemerintahan. Kan, bukan kita lagi pecah belah kan. Jadi orang tak mau, lepas ni orang tak mau ikut perintah. Itu jadi masalah, tak ikut SOP apa semua pasal ni lah. Tak ada nak menghormati pemerintah dan sebagainya. Tak ada langsung. Wallahul musta'an. Baik, kemudian kata Syekh lagi di sini, wa fi akhbar Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal lamma dakhala alaihi jama'atun min al-fuqaha wa shawaruhu fi al-khuruj ala sultan faqala rahimahullah illa as-sayf ay anna as-sayfa baina muslimin yuaddi ila syururi la tantahi. Dalam riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, contoh yang Syekh bagi, ketika masuk kepada Imam Ahmad ni beberapa orang kumpulan fuqaha, mereka bermesyuarat untuk memberikan cadangan supaya memberontak kepada sultan ketika itu. Ini isu berkenaan dengan fitnah khalqil Quran. Fitnah Al-Quran makhluk yang berlaku pada zaman Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq billah. 3 orang khalifah pada zaman Imam Ahmad. So masuk fuqaha ni bincang dengan Imam Ahmad, dia kata kita cadangkan untuk keluar memberontak dengan pedang. Kata Imam Ahmad illa saif, pedang tak boleh. Kenapa? Kerana pedang ini apabila dihunuskan pada kaum muslimin, dia akan membawa kepada keburukan yang takkan tertutup, takkan terhenti. Sebab itulah Imam Ahmad tutup pintu ni. Walaupun Imam Ahmad dizalimi. Cuba bayangkan Imam Ahmad lagi teruk. Imam Ahmad tak diberikan perintah kurungan. Imam Ahmad dikurung di dalam rumah dia, tak boleh solat. Lagi teruk. Lagi teruk daripada kita. Cuba bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, tengok Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia dikenakan perintah berkurung dalam rumah. Dia tak boleh keluar rumah, dia tak boleh pergi mengajar, dia kena duduk kat rumah. Zaman dia mana ada internet macam kita? Mana ada Imam Ahmad boleh online? Imam Ahmad tak boleh solat kat masjid. Tapi Imam Ahmad tak suruh keluar memberontak pada pemerintah. Cuba bayangkan, kita hari ni,
Pemerintah suruh duduk kat rumah. Kat rumah ni, kita boleh mengajar, boleh buat kelas online, siap boleh hasut lagi orang untuk benci pemerintah tak halang. Betul tak? Tiba-tiba kita anggap macam kita dah teruk. Kita tak faham apa benda yang teruk tu. Kita tak boleh nak ukur. Bayangkan Imam Ahmad kena tak boleh keluar pergi masjid. Tak ada langsung. Maksudnya Imam Ahmad tak boleh pergi masjid. Tapi Imam Ahmad tak keluar fatwa, keluar memberontak. Imam Ahmad tak kata khalifah ni khalifah yang Imam Ahmad kata zalim, tapi Imam Ahmad tak menyeru kepada apa? Memberontak. Tak benarkan, tak izinkan. Kerana apa? Kerana inilah prinsip sunnah. Kita still lagi boleh. Kan? Boleh keluar lagi. Boleh pergi beli barang lagi. Mengajak boleh. Mengajak online lagi. Tak ada kata pemerintah nak sekat. Boleh sembahyang jemaah kat rumah. Tak ada kata dia main ketuk pintu ke, kena saman ke. Dan memanglah ada benda yang teknikal yang kita tak setuju tu. Memanglah ada orang yang tak setuju kan bila masjid tu apa saman terus apa semua, tak ada budi bicara. Memang kat itu memanglah kita pun taklah berapa nak setuju pun. Tapi yalah, kok mana pun tak adalah kita ni nak menghasut orang supaya tak ikut SOP, nak menghasut orang supaya tak ikut perintah yang dikeluarkan. Kita kena faham sunnah ni dia memerlukan kekuatan untuk kita pegang. So berubahlah macam mana sekalipun keadaan, sunnah ni kita kena pegang teguh. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu dah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajis. Nabi suruh gigit dengan gigi geraham. Memang berat. Memang orang akan ketawakan kita, orang akan tuduh kita ni takut, orang tuduh kita ni ulama sultan, orang tuduh kita ni kata kita ni takut-takut dengan pemerintah, kita ni ulama suk, kita ni bisu, kita ni tak berani, kita ni begini. Macam-macam orang tuduh. Tapi kita, buat apa kita nak hiraukan apa orang kata? Kita teguh dengan sunnah. Mereka tak ada kaedah, mereka tak ada apa. Mereka kira tak puas hati memberontak, tak puas hati bangkang, tak puas hati maki pemerintah. Itu bukan agama. Itu huru-hara. Sunnah Nabi SAW sangat cantik. Mengajar kita supaya setiap orang itu ada tanggungjawab dia, pemerintah ada hak dia, rakyat ada hak dia, dan semua kalau diletakkan pada hak masing-masing itu pada tempatnya, itulah yang akan meluruskan keadaan. Bukan lagi mengucap-kacirkan. Kan? Jadi ini masalahnya. Baik. Jadi kata Syekh lagi di sini. Fakana min dinihi wa aqlihi al-imtina'an fathi hadzal bab. Termasuk daripada agama yang dipegang oleh Imam Ahmad, sunnah Nabi. Akal seorang lelaki yang bijak, seorang ulama yang hebat, iaitulah menutup pintu kerosakan. Bahkan bukan Imam Ahmad, kita cuba tengok Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kenapa? Dia kena sebat, dia kena paksa untuk ambil jawatan jadi qadi zaman Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Imam Abu Hanifah kena sebat, masuk penjara. Sebab apa? Sebab tak mau pegang jawatan, tak mau dilantik jadi qadi negara. Tapi adakah Imam Abu Hanifah maki pemerintah, rajak ramai-ramai rakyat keluar memberontak? Tak. Tak ada. Imam Malik difitnah, ditangkap, disebat zaman Abu Ja'far al-Mansur. Imam Malik difitnah. Orang fitnah kata dia keluar fatwa boleh memberontak. Dia difitnah, dia ditangkap. Imam Malik sampai dekat Baghdad. Dia bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kemudian khalifah bebaskan dia. Khalifah nak bagi jawatan, nak jadikan kitab Muwatta sebagai silibus. Nak balas balik apa yang kesalahan mereka. Khalifah ni hormat ulama. Tapi Imam Malik kata tak mau. Imam Malik tak balik buat gerakan membenci pemerintah ke, menghasut pemerintah ke. Kata balik Madinah tu Imam Malik maki nak balas dendam ke, tak ada.
Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sama juga. Dia kena tuduh juga, Imam Syafi'i kena tuduh juga merontak pada Harun Ar-Rasyid. Ditangkap. Tapi sampai dekat bertemu dengan Harun Ar-Rasyid, Imam Syafi'i bagi jawapan yang mantap, yang menunjukkan dia tak bersalah. Harun Ar-Rasyid pun tahu akan kebijaksanaan Imam Syafi'i. Dia nak tawarkan jawatan pemerintah jawatan qadi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak mau. Tolak juga. Tak ada kata Imam Syafi'i nak balas dendam ke, tak ada. Kita hari ni baru tak dapat tauliah daripada negeri, kita dah berdendam dengan pemerintah tu. Baru kita disekat, kita dah tak puas hati, dah berdendam dengan orang tu, dendam orang ni, berdendam dengan orang ni. Buat road show, kita cerita pasal keburukan orang ni, keburukan orang tu. Kita fitnah negara Saudi, negara ni pasal tak puas hati. Tak, itu bukan sikap alim, bukan sikap orang-orang yang ada ilmu. Kita tengok macam mana ulama-ulama salaf dulu. Mereka ada benda mereka tak puas hati dengan pemerintah, tapi mereka tak menghasut rakyat untuk menjatuhkan pemerintah. Imam Ahmad tu, bila dia dah kena tahanan berkurung, tahanan rumah, bayangkan hampir 2 tahun. Zaman Al-Mu'tasim, zaman Al-Wathiq. Nak dekat 2 tahun. Itu belum lagi yang dia kena penjara tu. Penjara satu. Satu lagi lepas dia keluar penjara, dia kena tahanan rumah. Penjara dia kena 2 tahun. Kemudian tahanan rumah. Tapi tak ada satu fatwa pun Imam Ahmad benarkan untuk maki hamun khalifah waktu tu. Ataupun menghasut rakyat untuk keluar memberontak. Imam Ahmad tak bagi. Bukan sebab Imam Ahmad ni orang pemerintah ke orang. Dia tak ada jawatan. Dia tak ada jawatan. Dia tolak jawatan daripada pemerintah. Cuba tengok macam mana keikhlasan ulama salaf terdahulu. Mereka memberi nasihat kerana Allah. Bukan kerana mereka ada jawatan ke, tak ada jawatan ke. Bukan, kerana Allah. Ini susah nak cari zaman sekarang. Ada kepentingan masing-masing. Tak, ini tak ada. Sama ada dia tak berpihak. Dia tak berpihak pada rakyat, dia tak berpihak pada pemerintah. Dia berpihak pada sunnah. Dia duduk atas sunnah. Naduru ala sunnah haithuma kanu. Naduru ala sunnah haithuma darah. Kita ni berlega dengan sunnah di mana sunnah tu berada. Bukan kita ikut orang ni, bukan pendapat orang ni. Ustaz ni berubah lah. Kita ikut ustaz ni sedap sikit. Bukan, kita sama sunnah. Walaupun ustaz tu berubah. Kan, manusia kita dah sebut tadi, hati dia boleh berubah. Orang bagi sikit gini-gini, orang cakap sikit gini-gini, orang hasut dia macam-macam ni. Dia boleh berubah. Tapi orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia tak akan berubah. Tu berpegang teguh dengan sunnah ni, keselamatan. Kasafinati Nuh. Seperti naik bahtera Nabi Nuh. Faman raqibaha naja. Siapa yang naik atas bahtera Nabi Nuh, sunnah, pegang teguh dengan sunnah ni, dia selamat. Wa man tarakaha ghariqa. Siapa yang tinggalkan sunnah, dia akan tenggelam. Tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam pendapat-pendapat orang. Kita tak mau tenggelam dalam pendapat orang. Kita nak mati dalam sunnah, kita nak hidup dalam sunnah, kita nak mati dalam sunnah. Baik, memang beratlah benda ni, orang tak suka, orang ramai tak suka. Alah ustaz cakap macam ni, alah ustaz gini, ustaz tak tegur pun pemerintah, ustaz siapa kamu? Masa orang ramai, ustaz kenapa ustaz tak cakap? Dia tak tahu kita dah cakap, dia tak ikut. Kemudian dia ustaz tak cakap, ustaz tak tegur pemerintah gini. Macam itulah tadi. Usamah bin Zaid tegur tadi. Kan? Jadi kita kena, benda ni ramai orang tak kita kata tak settle lah bab macam ni, sebab dia lebih pada dia beriman kepada demokrasi lagi. Kata ni hak kita. Dia tak tengok sunnah Nabi tadi. Memanglah hak kamu, tapi kamu tak tengok ada hak orang lain juga. Hak pemerintah tu dia pun manusia juga. Kan? Dia sampai kalau dia tak puas hati dengan pemerintah tu, dia akan cari. Ni perangai yang buruk lah. Cari kelemahan pemerintah tu. Dia akan cari keburukan, kisah silam pemerintah tu, dia akan buat cerita. Ni perangai orang yang hidup dalam, kita kata, beriman dengan demokrasi ni. Disanggup buat apa sekalipun untuk menjatuhkan sesiapa yang dia tak suka. Itu yang diajar dalam sistem demokrasi. Dia akan cari, dia akan gali balik kesalahan-kesalahan lama, dia akan sharekan. Itulah cerita dia. Kalau kita tengok orang yang tak ada pendirian yang di atas kebenaran. Baik. Kemudian kata Syekh lagi di sini, walizalika fal khaifuna minallah almu'azzimuna amrahu takuna hadhihi al-usul 'indahum kal jibal.
allati la tuza'zihuha ar-riyah. Sebab itu kata Syekh lagi di sini. Macam mana orang yang takut kepada Allah, orang yang mengagungkan perintah Allah. Sebab kita hormat pemerintah ni sebab apa? Sebab Allah perintahkan. Bukan sebab pemerintah tu nama pemerintah. Sebab ini perintah Allah. Tu kita mengagungkan perintah Allah. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah Allah, larangan Allah. Allah perintah kita untuk menghormati pemerintah. Taat kepada mereka dalam hal ma'ruf. Mendoakan kebaikan kepada mereka Nabi perintahkan. Melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Memberi kerjasama. Allah melarang kita untuk menjatuhkan kredibiliti mereka. Melarang kita untuk memberontak kepada mereka. Menghasut orang untuk membenci mereka, memberontak kepada mereka. Nabi SAW larang. Kita mengagungkan perintah Allah. Bukan kerana dia tu pemerintah ni, dia tu nama dia sultan ni, bukan. Ini sunnah. Clear. Clean and clear. Tak ada kita kata orang ni, macam mana? Dulu kan orang tanya kan, Ustaz, kalau parti ni jadi pemerintah sama ke? Sama, kita cakap. Kalau parti A jadi naik pemerintah ke? Sama saja. Ustaz, kalau pemerintah ni jadi pemerintah pula, pembangkang sama saja. Sebab kita konsisten di atas sunnah. Tak terpedaya dengan perubahan yang berlaku. Itu kita tak tengok pada parti dan sebagainya. Kita tengok pada perintah Allah, perintah Rasul. Itu yang kita kena didik dalam masyarakat. Kalau tak, kita duk main sentimen kepartian ni sampai bila lah tak habis duk bergaduh. Bergaduh orang ni, bergaduh orang tu. Lepas tu, lah sekali mereka duk baik, kita duk bergaduh sesama kita. Padahal orang politik ni dia bergaduh depan-depan je. Pergi parlimen duk minum kopi senyum-senyum macam tu. Lepas tu dia boleh berkawan pula. Kita yang orang-orang biasa ni duk serabut dengan sandiwara mereka. Sebab tu kita kata jangan kita pedulikan kita kena pedulikan, kita tak perlu ambil peduli tentang propaganda politik. Jangan kita campur adukkan antara tanggungjawab kita dengan apa yang dipropagandakan. Baik, kemudian itulah berkenaan dengan asar yang ke-25. Baik, kita dah habis waktu. Kalau kita boleh buka soalan. Maknanya kita berhenti pada asar yang ke-25. So kita ganjilkanlah, kita berhenti pada ganjil. Kita tak genapkan, insya-Allah kita akan masuk pada asar yang ke-26 pada waktu yang akan datang lah, pada waktu yang akan dimaklumkan kemudian. Baik, kalau ada soalan, amin. Ya, kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi kita berhenti pada asar yang ke-25. So hari ini 5 asar, 20-25. So agak panjang sikit lah sebab kita asar-asar ni banyak berkaitan dengan isu-isu semasa. Baik, ada soalan di sini daripada saudara Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malaysia terikat dengan perlembagaan berparlimen. Adakah pemerintah sekarang boleh batalkan perjanjian ini dan gunakan sistem pemerintahan Islam sepenuhnya? Ini soalan yang kita kata soalan yang susah lah nak jawab. Pasal satu, dia soalan pada pemerintah kan. Jadi anda bukan pemerintah. So kita kata benda, maksudnya kita kena fahamlah berkenaan dengan sejarah dan juga keadaan situasi semasa. Maksudnya kita kena faham macam mana dari sudut kekuatan pemerintah kita, kekuatan sistem kita, dari sudut kekuatan ekonomi, dari sudut sistem pentadbiran kita, dari sudut kita punya kebergantungan dengan negara-negara yang pernah menjajah kita, dari sudut perjanjian-perjanjian yang ada. So kita kena tengok semua itulah, so baru kita boleh jawab kan. Tapi kita tengok dari sudut dia yang paling penting sekali adalah asas bagi kekuatan ialah kesepaduan ataupun perpaduan rakyat itu yang berpadu di atas dasar yang benar. Yang ni yang kita tak nampak lagi. Adakah rakyat Malaysia ini bersatu di atas akidah Islam yang benar? Ataupun kita hanya bersatu atas dasar negara Malaysia?
Itu persoalannya. Masalahnya kita masih lagi tak bersatu di atas Islam yang benar. Maksudnya di atas dasar Islam benar, akidah yang benar, Islam yang seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan kita tak nafikan adalah perkara-perkara yang kita memang akui akan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah tu ada kebaikan dan keburukan dan macam-macam lah yang ada. Tetapi kita tak boleh nak kata maksudnya kita nak kata kita ni dah memang bersatu, kita ni dah memang, yalah tengoklah kita ni sekarang macam kita tahulah apa realiti dalam negara kita sendiri. Pemimpin pun tak bersatu, bercakaran sesama mereka, kan? Bukan pemimpin yang kafir ni, pemimpin Islam ni, sesama Islam. Orang yang bukan Islam tu jelas-jelas lah, kita dah tak nak harap apa lagi, nak harap mereka bersatu atas dasar. Memanglah, kita akan nampak bersatu atas dasar negara je lah. Tapi kita sedih lah bila orang-orang Islam sendiri tak bersatu. Jadi jawapan tu dia balik pada pemerintah itu sendiri, pemimpin itu sendiri dan rakyat. Dan kita pula asyik duk blame pemerintah yang kita pula asyik mencari kesalahan pemerintah. Kita pun tak bantu juga. Kita pun pemerintah pun sama, pemimpin pun ada masalah sesama mereka. Jadi kita kata susah lah lagi kan. Kita kata dia nak ubah sistem ni bukan senang lah, bukan senang. Cuba kita tengok macam RUU kan, yang dibangkitkan oleh dulu parti pembangkang. Kemudian bila dah dapat jawatan jadi pemerintah, ada apa yang kita nampak? Usaha-usaha. Ya, kita nampak ada usaha tapi masih lagi tak mencukupi. Kerana apa? Sistem tu sistem yang dah complicated kan. Susah, maksudnya dia melibatkan negara, dia melibatkan dia melibatkan kita kata dasar-dasar yang perlu diubah, yang melibatkan ramai pihak. So bukan benda yang senang lah kita nak ubah sebenarnya sistem ni. Sebab itulah kita kena balik pada asas. Ubah dulu diri kita, ubah dulu ahli keluarga kita, ubah dulu masyarakat kita, insya-Allah sistem tu dia akan berubah. Tapi kita duk kalut nak ubah sistem tapi kita tak ubah daripada bawah. Kita cuba tengok macam mana keruntuhan akhlak, keruntuhan akidah. Cuba tengok keruntuhan akhlak sangat membimbangkan kalau kita tengok balik bagaimana kes-kes yang melibatkan jenayah-jenayah yang tak boleh kita terima, jenayah-jenayah yang sangat berat. Pembunuhan, bunuh diri, jenayah-jenayah yang melibatkan maruah manusia, yang melibatkan apatah lagi melibatkan sistem tu adanya rasuah, yang masih lagi sebahagian di kalangan kita ni duk lawan kan, maksudnya di kalangan anggota masyarakat ni duk usaha untuk lawan ni rasuah dalam pemerintahan, dalam pentadbiran pun ada lagi benda-benda macam ni. So macam mana kita nak kata nak boleh ubah kalau kita tak ubah sendiri masyarakat. Sebab itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, aqim daulatal Islam fi nafsika taqum fi biladika. Binalah negara Islam dalam dirimu dulu. Makna katanya kita kena ubah diri kita, ubah orang sekeliling kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita amalkan Islam dulu. Sistem Islam tu kita tegakkan dalam rumah kita, dalam masyarakat kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka, Allah akan tegakkan negara Islam. Kalau kita mulakan daripada diri kita. Dan itu sebenarnya back to basic lah. Back to basic, balik pada basic. Sebab itu Nabi SAW pun dakwah baginda macam tu, back to basic. Nabi tak, waktu diutuskan di Mekah, Nabi tak diperintahkan untuk buat rebellion, buat pemberontakan untuk jatuhkan, gulingkan kerajaan musyrikin Mekah ketika itu. So Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah, untuk bina, kita kata community, untuk bina satu negara yang betul-betul daripada bawahnya itu masyarakatnya itu memang hidup dalam keadaan Islam. Sebab itu kita kena balik pada asas. Maksudnya kita pun kena ubahlah, maksudnya kena ubah diri kita, masyarakat kita, dan pemimpin pun dia kena berubahlah. Janganlah ditakut yang lama, asyik duk fikir kepartian je kan. So pemimpin pun kena ambil lah peranan. So kena letakkan sentimen kepartian tu. So dia orang pun ada tanggungjawab. So masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Janganlah sampai tahap kita ni dipandang lekeh ataupun dipandang serong oleh orang bukan Islam. Kadang-kadang tu kita sedih, kita tengok orang Islam tak menunjukkan contoh yang baik.
Akhir sekali orang bukan Islam tu dia gelak dekat kita ataupun dia lekehkan kita. Tengok orang Islam ni masih lagi kita kata kita tak bersatu. Kita tengok orang bukan Islam pula yang bersatu. Kita yang tak bersatu, kita bergaduh sesama kita. Cuba tengok parti politik berapa banyak berpecah. Kan? Kemudian kita nak salahkan rakyat, kita nak salahkan orang ni, kita sendiri yang tak bersatu. Kan? Dan sudah tentulah Allah Ta'ala jadikan setiap perkara tu ada hikmah. Bila kita dah macam ni, maksudnya Allah suruh kita tengok macam mana balik, kita perbaiki balik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada masyarakat kita, pada seluruh umat Islam, kepada pemimpin-pemimpinnya untuk kita kata menegakkan undang-undang Islam, untuk menegakkan sistem Islam dalam diri kita dan dalam masyarakat. Baik, saya cukup setakat itu. Jadi kita berhenti pada asar yang ke-25. InsyaAllah pada waktu yang kesempatan yang lain dimaklumkan oleh bila dimaklumkan oleh pihak admin Baitul Salam, kita akan sambunglah pada 20 asar yang ke-26. Jadi saya cukup setakat itu. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari, dan menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, bukan sebagai hujah yang akan mendakwa kita di akhirat kelak. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.